Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada biharian.com.my. Sabah Mineral Management kesan salah laku bekas CEO. Berita penuh. Kota Kinabalu, Sabah Mineral Management Sdn Bhd SMM mengambil tindakan undang-undang berikutan penemuan salah laku membabitkan bekas ketua pegawai eksekutif CEO syarikat itu Jonit Engino. John T. Enggihon. CEO baharu SMM Natasha Sim berkata syarikat melakukan siasatan dalaman secara menyeluruh yang mendedahkan pelanggaran tugas fidusiari dan dakwaan aktiviti penipuan oleh bekas CEO terbabit. Susulan penemuan itu, katanya, syarikat membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ASPRM) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Katanya, siasatan dalaman turut mendedahkan berlaku penyampaian maklumat salah kepada lembaga pengarah SMM dan salah laku bekas CEO itu sepanjang mengetuai syarikat berkenaan. Katanya, sebagai tindak balas kepada penemuan ini, syarikat membuat laporan rasmi kepada ASPRM dan PDRM. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. SMM ialah anak syarikat kerajaan atau GLC Sabah yang bertanggungjawab dalam pengurusan sumber mineral negeri. Nama syarikat itu menjadi perhatian selepas pendedahan rakaman video di sebuah portal berita baru-baru ini. Antara lain, ia memaparkan temu bual bekas CEO syarikat itu berhubung isu berkaitan mineral ketika beliau menjadi CEO hingga tamat kontrak pada Ogos lalu. Ia berkaitan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kerajaan Sabah yang kini dalam proses siasatan SPRM. Natasha berkata siasatan dalaman syarikat mengenal pasti beberapa kes yang mana bekas CEO itu bertindak melebihi kuasanya. Katanya bekas CEO itu juga mengambil tindakan bertujuan memberi manfaat kepada entiti yang memiliki potensi konflik kepentingan, selain bersekongkol dengan pihak ketiga yang mewakili kartel kepentingan. Katanya, tindakan ini dilakukan tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah. Ia satu pelanggaran serius terhadap dasar dan piawaian tadbir urus syarikat, katanya. Selaras komitmen syarikat terhadap ketelusan dan pematuhan undang-undang, Natasha berkata SMM turut melantik penasihat undang-undang luar untuk menentukan tindakan sivil selanjutnya terhadap bekas CEO itu. Tindakan itu, katanya, bagi mendapatkan ganti rugi atas sebarang kerugian kewangan atau kerosakan reputasi yang ditanggung syarikat. Katanya dalam kenyataan itu, SMM kekal komited menegakkan piawaian tertinggi dalam tadbir urus korporat, ketelusan dan accountability dalam semua operasinya. Syarikat berdedikasi melindungi kepentingan pemegang saham dan rakyat Sabah serta tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk salah laku yang menjejaskan integriti operasinya, katanya. Natasha berkata SMM bekerjasama sepenuhnya dengan SPRM dan PDRM dalam siasatan mereka dan akan terus memberi bantuan diperlukan bagi memastikan isu itu ditangani mengikut undang-undang negara. Kenyataan ini bagi memastikan semua pihak berkepentingan dimaklumkan sepenuhnya mengenai tindakan syarikat dan komitmen terhadap pengurusan yang bertanggungjawab, katanya dalam kenyataan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kita berjumpa lagi ya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian.
ramai juga kecam saya sebab buat video dalam kereta. Tapi biarlah, tak kisahlah, tak kisah. Mungkin ramai yang kecam tu sebab diorang tak faham kesibukan saya ni. Bukan duduk di rumah saja, mau kena ambil anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah. Lepas itu banyak kerja harian saya di kereta, mengantar, mengambil dan sebagainya. Jadi masa memang banyak di kereta lah, banyak di kereta. So lepas baca berita semua, so kita ambil peluang lah untuk buat ulasan-ulasan di dalam kereta. Tapi hati-hati memandu, sentiasa hati-hati memandu. Jangan fokus kepada kamera, fokus kepada jalan. Pakai seatbelt dan sentiasalah fokus kepada jalan. Bercakap macam biasa tak ada masalah, tapi fokus kepada keselamatan. Okey, so tuan-tuan dan puan, berita hari ini yang paling padu lah. Paling padu ialah tentang gesaan kepada Bung Mokhtar untuk meletakkan jawatan daripada entah G57 kah, 27 kah, 37 kah, entah apalah. Tapi daripada NGO lah menggesa dia supaya dia letak jawatan. Berikutan dia diarahkan untuk membela diri oleh Mahkamah Rayuan. Okey, so akhirnya Bung Mokhtar muncul dalam satu berita yang saya nampak tadi di TikTok. Ada orang bagi berita tentang itu dan saya tonton sehingga habis. Dan menurut video itu, Bung Mokhtar kata dia tidak akan melayan permintaan gesaan orang-orang yang suruh dia letak jawatan. Untuk perkara ini saya setuju. Walaupun banyak perkara yang saya tidak setuju dengan Bung Mokhtar, tapi perkara ini saya setuju. Iaitu beliau tidak perlu letak jawatan. Kenapa dia perlu letak jawatan? Seperti video saya sebelum ini, saya ada bagi ulasan. Bagi orang-orang yang suruh dia untuk letak jawatan, saya tanya soalan satu saja, soalan simple. Kalau kamu suruh dia letak jawatan, cuba namakan siapa yang boleh, mampu, layak untuk jadi pengganti dia, untuk mengepalai UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah. Nah, jawapan dia tidak ada yang boleh. Jadi beliau kata, Bung Mokhtar kata beliau tidak akan ikut terintimidasi lah, tidak akan terpengaruh dengan gesaan-gesaan itu, kerana beliau kata semua yang dia hadapi sekarang itu tidak mengganggu tugas dia. Sebagai ketua UMNO dan pemimpin Barisan Nasional di Sabah yang paling besar lah. Tidak mengganggu kerja dia. Lepas itu pertama. Kedua, beliau juga kata kes mahkamah itu tidak mengganggu tugas dia sebagai adun lamag dan juga untuk MP Kinabatangan. Jadi ini saya setuju. Alasan yang diberi oleh Bung Mokhtar ini acceptable, boleh diterima. Sebab ya banyak juga presiden lah, banyak juga pengerusi lah yang dalam parti-parti lain yang tidak pun letak jawatan. Muhyiddin Yassin tidak letak jawatan. Dan ramai lagi ahli-ahli politik, ketua-ketua, kepala-kepala politik ni tidak letak jawatan. Jadi kenapa dia perlu letak jawatan? Jadi betul, yang ini saya setuju untuk Bung Mokhtar. Lagi pula negeri Sabah memerlukan seseorang yang cukup mempunyai kelantangan, keberanian seperti dia. Tapi tidak semestinya dia jadi kerajaan, tidak semestinya. Kalau dia jadi pembangkang bagus juga, sebab perlu ada semak dan imbang yang berani, yang pandai, yang berpengalaman dan tahu untuk berhujah dengan bagus. Jadi semua itu ada pada Bung Mokhtar. Jadi itulah pendapat saya, bagus. Bung Mokhtar tak payahlah layan semua itu, kecuali kalau memang sudah dia kalah di mahkamah nanti, dijatuhkan hukuman dan jadi macam
Najib Razak, barulah dia boleh letak jawatan. Okey. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye.